Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah kita sambung lagi malam ni kitab Munyatul Musalli. Kita masuk dalam masalah rukun dengan maksud rukun-rukun sembahyang. Kita masuk muqaddimah sebelum ni sikitlah pasal muqaddimah. Yang mana Rumi muka surat apa? 14 ke 15? 5 10 7 17 27. Biar betul. Oh, kitab lain-lain yang tak ya juga kitab lain-lain lah muka suratnya. Tapi yang itu 27. Banyaknya dah belajar alim dah 27 surat. 27 ni kami dulu 27 muka surat yang ke-27. Masya-Allah. Berapa tahun tak tahulah, hari-hari mengaji tak habis. 27 dah. Yang satu lagi tu, yang version satu lagi 15 kan? 15. Version satu lagi 15. Tengok ni lah. Tapi kalau yang Jawi, Allah, muka surat berapa lah baru. Kita masuk dalam bab niat hari ni, tapi kita dah bahas sikit rukun sembahyang. Sikitlah kita dah masuk. Iaitu kita baca balik, tapi kita baca sekali lalu je lah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang. Undur sikit undur sekali, baca sekali. Memeliharakan sembahyang dan mendirikan sembahyang tadi seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya, hendaklah, yakni hendak tu wajib, ia mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya. Bukan sekadar sembahyang aja, follow 3 orang, tidak. Dia kena sempurnakan rukun dan termasuk syaratnya, syarat dan rukunnya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu adalah ta'rif sembahyang. Kemudian bukan semata-matanya rukun je buat. Jangan lupa syarat dia pun kena selesaikan juga, syarat sah. Maka erti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukunya.
yang ia kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyah tu hakikat sembahyang tu sendiri. Kita dah bahas panjang lebar dalam masalah ni. Dan tiada dapat dijabarkan. Rukun tu adalah perbuatan sembahyang itu sendiri. Syarat, tanpa buat rukun tak salah sembahyang. Macam tu juga syarat adalah sembahyang. Syarat bukan sebahagian daripada sembahyang tu, tapi kalau tak ada syarat tak sah sembahyang. Dan tiada dapat dijabarkan, ditampungkan. Rukun yang tinggal itu dengan sujud sahwi dan segala sunatnya. Tinggal rukun tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Tetap juga kena kembali kepada rukun yang ditinggalkan tu. Kemudian, maka barang yang dijabarkan dengan sujud sahwi, yang boleh ganti dengan sujud sahwi ni, daripadanya sunat abad. Sunat abad bolehlah, rukun tak boleh. Sunat abad kalau tinggal bolehlah sujud sahwi. Kita bahas sikit berkaitan dengan sujud sahwi ni hari tu, malam tu. Dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi, yang tak boleh sujud sahwi kalau tinggal, rukun. Satu. Yang kedua, rukun kalau tinggal tak boleh sujud sahwi. Dia kena buat rukun tu juga. Sunat abad kenalah sujud sahwi. Satu lagi yang kita terlupa, yang apabila kita tinggal tak boleh sujud sahwi, iaitu sunat hai'ah. Walaupun dia sunat hai'ah aja, sunat kecil aja, tapi tak buat tak boleh sujud sahwi. Kalau sujud sahwi batal. Maknanya dia nak sama kuat tu dengan rukun tu. Rukun kalau tak buat tak boleh. Rukun kalau tak buat tak boleh sujud sahwi. Rukun. Dan sunat hai'ah pun kalau tak buat tak boleh sujud sahwi. Rukun kalau tak buat, kalau dia sujud sahwi batal sembahyang. Sunat hai'ah kalau dia tak buat, dia sujud sahwi batal juga sembahyang. Nampak macam rukun tu besar sangat. Rukun tu perkara yang besar dalam sembahyang. Tapi jangan lupa, sunat hai'ah juga besar. Cuma besar dari segi fiqh dan tasawuf lah. Dari segi fiqh, ya. Dari segi fiqhnya, rukun lagi besar daripada sunat hai'ah. Dari segi tasawufnya, sunat hai'ah sama besar dengan rukun. Sebab rukun tak boleh, bila tinggal tak boleh sujud sahwi. Sunat hai'ah juga tak boleh sujud sahwi. Yang saya kata apa hari tu? Patah tumbuh, hilang berganti. Itu sunat ba'ad. Maksudnya kalau tak buat, boleh ganti. Tapi rukun tak boleh ganti. Sunat hai'ah juga tak boleh ganti. Jadi siapa yang tinggal sunat hai'ah, dia rugi besar sebab tak boleh nak ganti. Kalau orang tinggal sunat ba'ad, boleh lagi ganti. Tu sikit lah. Maka rukunnya 13. Dan kita dah bahas juga, iaitu 13 itu sekadar ulama meletakkan 13. Sebenarnya ada juga yang mengatakan 17 apabila dikeluarkan tamakninah dekat empat rukun, iaitu rukuk serta tamakninah. Jadi kalau keluarkan rukuk satu, tamakninah satu, i'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk di antara dua sujud serta tamakninah. Empat tu dia ada serta. Kalau serta tu dia jadi 13 rukun. Tapi kalau keluar tamakninah tu, keluar jadikan dia rukun asing, jadi 17. Jadi kalau ada kitab kata 17 ke apa ke, jangan risaulah. Maksudnya benda yang sama. Dan saya ada sebut juga dalam kitab-kitab tertentu, antaranya kitab Iqna' dan Fathul Qarib, dia ada menyebut ada tambah lagi satu rukun dalam sembahyang, iaitu kalau 13 jadi 14, iaitu niat keluar sembahyang. Macam mana wajib ketika nak masuk sembahyang wajib niat, macam tu juga nak keluar sembahyang pun wajib niat. Tapi dia bukan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia pendapat yang dhaif, dan tok-tok guru kita pun tak bagi buat, tak bagi amal. Sebab dia bimbang sebelum habis assalamualaikum, belum sebut mim, dia dah niat keluar dah. Sebab nak masuk punyalah susah, Allahu Akbar punyalah panjang. Kalau nak keluar, mestilah panjang juga kan. Bila panjang, tersilapnya dia niat keluar. Ketika as-salah tu dah niat keluar, as-salah dah niat keluar, batal sembahyang dia. Sebab keluar sembahyang mim. Jadi tak payah amal lah, cuma sekadar ilmu. Itu yang lepas. Yang pertama dia kata kat sini, daripada 13 tu niat. Yang pertama adalah niat. Maka erti niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itu dia punya ta'rif niat. Qasdu, qasad. Tapi qasad kita Melayu niat juga. Tu masalah kita. Qasad ni bahasa Melayu dia terjemahkan niat. Niat pun niat, qasad pun niat, nak buat sesuatu pun niat, nazar pun niat, kan? Nazar pun niat kan?
aku niat kan nak buat korban lah, nak nazar, tapi aku memang niat lah kalau anak lulus ke dapat kerja apa ke, aku niat memang nak buat korban. Maksud niat dia tu nazar, niat juga, kita semua niat. Sembahyang pun nama niat juga, nak sembahyang yang takbiratul ihram tu. Kemudian kalau kata dia nak pergi, ni sekarang ni PKP ni dah rentas sempadan dah boleh. Niatnya nak pergi Johor lah. Niat juga, sama niat. Melayu ni problem sikit. Sekarang ni niat. Ni niat yang mana? Yang kata niat ni, niat pertama niat dalam sembahyang ni, niat yang jenis mana? Sebab kalau kita kata nak pergi Johor, bukan sekarang, minggu depan. Jadi kita panggil niat juga walaupun kita nak pergi minggu depan. Kita panggil niat juga. Ketika sembahyang dan sedang nak sembahyang tu, ketika takbir nak masuk sembahyang, kita panggil niat juga. Semua panggil niat. Jadi kat situ sedikit masalah. Melayu ni sedikit masalah kat situ lah. Dari segi istilah. Kerana banyak istilah-istilah orang Melayu, dia ambil daripada istilah Arab, tapi maknanya tak sama. Maknanya berbeza. Kalau dia ambil istilah Arab dan dia guna makna Arab juga dengan maksud yang asal, tak apa. Ini ambil istilah Arab, makna Melayu. Itu problem. Memang problem besar. Jadi oleh kerana itu kita kena fahamlah, maksud niat adalah qasad syai'in, sesuatu, muqtarinan beserta bifi'lih, dengan perbuatan tu. Jadi kita dapat faham kat sini pengertian dia, kita akan bahas sekejap lagi lah, pengertian niat yang sebenar. Yang pertama dia kata niat. Maknanya yang pertama kalau kita tengok yang ke-13, apa yang 13? Yang ke-13. Tak ingat. 1-13 khatam terus. Tak payah 2-3. 13 apa? Tertib kan? 13 last kali tertib lah. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jika jika dia tak buat macam tu tak sah. Dengan maksud mungkin dia sujud, lepas tu dia rukuk, lepas tu dia sujud kali kedua. Mana boleh kan? Sebab ada tertib. Macam tu juga dia mestilah qiyam, lepas tu baru rukuk. Dia tak boleh takbir terus rukuk, lepas tu baru qiyam. Tak boleh kan? Sebab ada tertib. Soalannya, tertib tu 1 sampai 13. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Tu tertib. Jadi kena buat nombor 1 dulu, lepas tu buat nombor 2, lepas tu buat nombor 3, lepas tu buat nombor 4, lepas tu buat nombor 5 sampai 13. Sampai 12 lah. Yang 13 tu dah memang tertib. Sekarang ni 1 tu niat. Soalannya, mana nak dulu? Nak berdiri dulu ke nak niat dulu? Dia kena ikut tertib. Ataupun nak takbiratul ihram dulu. Semua tu mana dulu? Kalau kata niatlah dulu. Kalau dia berdiri, maknanya dia berdiri dulu baru niat. Berdiri nombor 1. Tak salah sembahyang dia sebab dia niat, dia berdiri dulu baru niat. Kalau kata takbiratul ihram dulu, macam mana dia nak takbiratul ihram sedangkan dia kena berdiri? Jadi sebenarnya takbiratul ihram dulu ke, niat dulu ke, ataupun ataupun berdiri dulu. Ini maksud ni dia panggil dari segi keutamaan saja, dari segi lafaz, dari segi nak sebut aja, dia ada yang pertama niat, yang kedua apa? Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga mana ni? Yang ketiga qiyam, berdiri. Jadi dalam kitab kita pertama niat, 2 takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Maknanya kena takbiratul ihram dulu baru berdiri ke? Oh tidak, jangan salah faham macam tu. Sekarang ni ulama susun 3 ni sebenarnya dia 3 in 1. 1 in 3. 3 in 1 bukan 1 in 3. 3 in 1. 3 dalam 1. Sebenarnya niat, takbiratul ihram dan berdiri semua ni satu. Sebab satu, iaitu sekaligus. Masa dia berdiri lah dia takbiratul ihram, masa dia takbiratul ihram itulah dia niat, masa dia niat itulah masa dia berdiri sebenarnya. Tapi ulama letak dari segi bilangan. Sekadar nak letak bilangan, takkan nak letak 1 2 3 niat berdiri takbiratul ihram. Oh pelik pula. Ataupun 1 rukun yang pertama adalah niat takbiratul ihram berdiri sekaligus. Oh payah. Jadi ulama letak 3 ni bukan nak bagi tahu tertib, tidak. Jadi sebenarnya tertib tadi tak termasuk dalam 3 tadi. Tertib yang kata yang ke-13 tak termasuk dalam 3 ni. Iaitu niat takbiratul ihram berdiri tak termasuk. Yang lain selain daripada tu ya, baca Fatihah, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud kan. Itu ya ada tertib.
Tapi yang 3 ni sebenarnya tak ada tertib. Bukan tak ada tertib, sebenarnya 3 in 1. 3 dalam 1. Jadi, ulama susun, sedangkan sebenarnya dia perlu muqaranah. Dia perlu berserta, dia perlu sekaligus 3 ni. 3 dalam 1 ni. Tak ada tertib. Ulama susun niat dulu. Kalau nak fikir mana yang paling besar sekali dalam 3 tu. Sedangkan memang sekaligus. Nak letak juga kiraan, tapi bukan dari segi tertib. Cuba nak letak dari segi kiraan saja je. Maka yang paling besar adalah niatlah. Kemudian takbiratul ihram baru berdiri. Dari segi nak sekadar nak letak nombor aja. Jadi ulama letak niat dulu. Sebenarnya nak letak berdiri dulu pun boleh. Malah ada kitab yang kata berdiri dulu. Ada kitab yang kata takbiratul ihram dulu. Semua ada. Ada kebanyakan kata niat dulu. Cuma sebenarnya bukan niat dulu. 3 dalam 1. Sebab tu dia kata qasdu syai'in muqtarinan, berserta tu dengan perbuatan. Jadi perbuatan dari segi sembahyang, ketika nak masuk sembahyang tu dia 3 in 1. Kenapa 3 in 1? Kenapa 3 dalam 1? Sebenarnya 3 ni 1 ni 3 sebenarnya. Contoh, kalau kita tengok dari segi berdiri namanya rukun fi'li, perbuatan. Berdiri tu perbuatan. Dan kita tahu dalam sembahyang ada 3 jenis rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Atau bahasa lain, rukun hati yang dalam, yang tak nampak. Kemudian yang ada kat mulut, bergerak, bunyi suara, getaran. Dan ada jenis perbuatan. Itu sembahyang kan? Ada dalam hati yang orang tak nampak. Ada yang orang boleh dengar. Dan ada orang boleh tengok dengan masuk perbuatan. Ada 3. Jadi ketika nak sembahyang, 3 ni dalam 1. Iaitu niat yang tak nampak, qalbi. Dan masa yang sama ada Allahu Akbar kat mulut, iaitu perkataan. Dalam masa yang sama ada fi'li, perbuatan. 3 in 1, 3 dalam 1. Masuk. Bila dah berdiri kekalan berdiri. Waktu tu baru ada qauli saja, perkataan saja, iaitu Fatihah. Kemudian ketika rukuk dah tak ada dah qauli. Qalbi pun tak ada. Rukun hati dan rukun perkataan pun dah tak ada dah ketika rukuk. Hanya rukun perbuatan. Ketika i'tidal pun sama juga, hanya rukun perbuatan je ada. Ketika sujud pun sama, duduk atas sujud pun sama. Sujud semua fi'li, perbuatan sampai rakaat yang kedua Fatihah balik, baru ada 2, iaitu perkataan dan perbuatan. Qalbi tak ada dah, awal-awal dah ada tadi. Yang niat tadi. Kemudian terus lagi sampai tahiyat akhir pula jadi 3 pula, iaitu duduk 2 itulah, tak ada qalbi, 2, duduk dan tahiyat akhir. Maksudnya rukun fi'li dan rukun perbuatan, rukun fi'li dengan rukun qauli dah ada kat situ dah. Dan ketika salam, pada pendapat yang saya sebut tadi tu, kena ada rukun qalbi balik, iaitu niat keluar sembahyang. Itu yang kata pendapat yang tadilah, yang tak payah amal tu. Nampak? Nak masuk dia kena 3 sekaligus. Dah masuk dalam sembahyang, dia memadai 1, kadang-kadang 2. Kedua ketika qiyam kena baca Fatihah, ada 2 lah. Ketika tahiyat akhir dia kena ada 2 juga. Termasuk sebenarnya salam, tambah lagi 1. Tapi masih lagi rukun qauli, rukun perkataan. Cuma nak masuk je 3, nak keluar. Sebab tu kata nak masuk 3, nak keluar 2. Apakah dia? Apakah masuk? Apakah ibadah? Masuk 3, keluar 2. Itulah antara masuk 3 qalbi, fi'li, qauli, keluar 2. Qauli dengan fi'li je. Salam tu qauli, fi'li tu duduk tu rukun tu, duduk di antara, duduk tahiyat tu 2. Lepas tu kalau kata sebenarnya bukan 3, tambah lagi kata dia ambil pendapat satu lagi, kena sekali dengan rukun keluar. Rukun qalbi kena sekali. Itu dari segi niat. Sebenarnya bukannya ianya sekali niat dulu, tidak. Dia cuma sekadar kita nak kira je. Ulama letak tu sebagai nak kira. Apakah dia niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih ni apa? Yang pertama dia nak jelaskan qasad dulu. Qasad tu iaitu menyahajai tu. Menyahajai akan sesuatu hal keadaannya, niat tadi tu disertakan dengan awal perbuatan. Awal perbuatan tu fi'li lah, ataupun rukun fi'li yang pertama. Rukun perbuatan yang pertama. Okey, iaitu menyahaja. Kita panggil sekarang sengaja. Dulu orang panggil sahaja. Kemudian lama sikit, kemudian dia panggil sengaja. Kemudian akhir sekali jadi asalnya sengaja. Asalnya dulu beratus tahun dulu, bila kata niat ni sengaja.
Kemudian dia jadi sengaja. Oleh kerana apa? Beratus tahun bahasa kita pun berubah. Waktu tu berubahlah bahasa jadi sengaja. Sengaja. Kemudian lama-lama kita sekarang ni jadi sahaja. Sebenarnya sahaja tu adalah sengaja. Cuma sikit berubah sikit atas sebab itulah. Saya biasa sebut dulu tuan. Kemudian lama-lama jadi tuan. Tiu pula. Tadi tuan. Lama-lama jadi tuan. Lama-lama jadi Tuhan. Asalnya Tuhan. Allah tu tuan. Waw alif nun. Asal dulu. Berapa ratus tahun dulu? 300-400 tahun, 500 tahun dulu. Orang Melayu cakap macam tu. Tuan. Tuan tu maksud Tuhan. Lama-lama dia jadi nipis. Tuan. Biasa tu. Nipis dengan tebal Melayu memang suka tu. Yang tebal dia nipis kan. Tuan. Lama-lama dia jadi Tuhan. Dan ada satu lagi pula, dia asal lama-lama dia Tuha. Ta waw ha alif. Ada juga asalnya Tuha. Lama-lama jadi Tuhan. Ya juga orang Melayu dulu. Dia panggil tu Tuha. Tuha ni asalnya Tuha ni, Tuha ni maksudnya tua. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab lama Torah dia ada ta waw ha alif. Orang Tuha. Orang Tuhan ni orang tua. Jadi akhir sekali jadi Tuhan. Kenapa Tuhan? Maksudnya tua. Kalau orang jadi tua sampai ada satu tahap yang tua. Kalau Tuhan maksudnya tua tak ada tahap. Itu qadim tu. Qadim tu kan tak ada permulaan. Jadi tua ni seolah-olah macam tak ada permulaan juga. Lagi lama. Tuanya dia. Lagi 200 tahun. Tuanya dia 300 tahun. Tuanya 400 tahun. Makhluk dia ada tahap. Akhir sekali 500 tahun. Tua sungguh 500 tahun. Tak kisahlah tua tu orang ke, tua tu batu ke, tua tu bangunan ke. Maksud bangunan tua lah. Cuma bila makhluk dia ada limit. Sebut tua ada limit. Tapi kalau Allah tua tak ada limit. Orang dulu bercakap macam tu. Tua yang tak ada limit. Maksud tua sebelum tu tua lagi. Habis lagi tua. Sampai bila? Sampai bila-bila. Itulah qadim tu. Qidam tu. Wujudnya Allah, hal keadaannya qidam. Wujudnya Allah, hal keadaan kewujudan Allah itu qidam, tidak ada permulaan. Itu orang sekarang cakap. Orang dulu wujudnya Allah itu dalam keadaan Tuha. Tuha. Tu akhir sekali jadi Tuhan. Sikitlah bermain dengan bahasa sikit. Okey. Iaitu menyahaja akan sesuatu hal keadaannya niat disertakan dengan awal perbuatan. Jadi dalam sembahyang perbuatan yang pertama adalah berdiri. Kerana itu maksudnya ketika itulah kena niat ketika berdiri awal perbuatan tu. Maka tempatnya di hati. Menyahajai, sengaja nak buat ni, sengaja nak buat. Jadi kena niat untuk sah sembahyang kita, bukan sembahyang je, apa-apa ibadah. Sebab tu dia tulis kat sini disertakan dengan awal perbuatan. Perbuatan tu maksud apa-apa perbuatan. Kalau ibadah awal ibadah, apa sahaja. Kalau ada beberapa kecuali lah. Ada kecuali puasa. Kalau puasa, kalau qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih macam mana agak-agak. Puasa bermula terbit fajar, subuh. Mana kena standby lagi 3 minit. Cepatlah 2 minit. 1 minit. Okey, lagi 30 saat nak subuh ni dengan maksud nak masuk puasa ni. Okey dah masuk niat puasa. Lepas tu kalau tak masuk niat habis ada kecuali puasa dan beberapa ibadah lain. Tapi kebanyakan ibadah dia mesti di awal ibadah tu. Dan kadang-kadang orang kata, kenapa kita susah-susah nak fikir pasal niat? Susah-susah belajar bab niat ni panjang tu. Panjang bab niat ni. Kenapa susah-susah nak belajar bab niat? Allah kan tahu niat kita. Biasa ada orang cakap, Allah tahu niat kita. Kenapa susah nak belajar? Niat itulah, muqtarinah lah, berserta lah. Lepas tu kalau ada usalli lah, nawaitu lah. Kenapa susah-susah sangat? Nak sembahyang kan? Niatlah tu. Susah-susah nak fikir kenapa? Ada orang cakap macam tu. Allah dah tahu dah. Kita datang tu Allah dah tahu. Malah Allah tahu pengetahuan Allah sejak azali lagi. Hebat bunyi. Kenapa perlu kita sibuk-sibuk tentang niat? Sembahyang-sembahyang lah terus. Allah dah tahu dah niat kita. Betul, Allah tahu niat kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu apa niat kita. Allah ya maha mengetahui, sehingga Allah mengetahui niat kita. Tapi kita tahu tak niat kita apa? Kadang kita sendiri pun tak tahu kita niat apa. Kadang-kadang kenapa aku niat mandi junub?
tengah semayang. Kenapa aku niat ambil wuduk tengah semayang? Kenapa tiba-tiba tengah-tengah aku nak baca Fatihah tu pergi baca Rabbi fili warhamni? Macam-macam boleh jadi. Ketika tahiyat awal baca yang lain. Kita kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu kita. Kerana tu pentingnya niat. Allah memang tahu niat kita, tapi di atas pentaklifan syarak yang dibahas mengikut Qawaid Asy-Syafi'i, ada pengkhususan, iaitu nak buat satu-satu ibadah mesti dimulakan dengan niat, dan di awal perbuatan ibadah tu mesti. Jadi nak tak nak kena belajar dalam bab ni, kerana nak mempraktikkan niat tu. Dan nak membahaskan berkaitan dengan niat, niat ni kehendak hati. Nak, nak boleh tak? Qasad tu nak, NAK, nak. Hendak boleh tak? Hendak. Jadi nak bahas berkaitan dengan niat ni, nak ni, kehendak hati ni perlu dibahaskan. Sebab nak tu, macam mana orang nak faham perkataan kehendak hati? Pasal niat dia, niat dekat hati. Semua orang tahu niat ni dekat hati. Macam mana orang tu nak tahu yang dia niat tu sebenarnya niat? Faham tak cakap? Okey, kalau orang tu sujud, macam mana orang tu tahu sujud tu sujud? Sebab dia sujud, kemudian ada ustaz, tok guru dia bagi tahu, ni lah sujud. Kalau orang nak tahu, sujud macam ni. 7 anggota. Sekian. Dahi tu. Duduk, tangan tak situ. Namanya sujud. Jadi tok guru dia boleh tunjuk ini nama sujud, malah dia boleh tengok dekat majalah, dekat kitab-kitab ada lukisan yang mana itu adalah sujud. Maka dia tahulah itu sujud kerana ada orang bagi tahu dia itu sujud. Dan benda tu boleh nampak. Maka confident dia sujud tu sujud. Betul tak? Dia rukuk tu confident tu rukuk. Ada ke? Tentang rukuk cara lain. Macam ni kita boleh confident rukuk tu rukuk, sujud tu sujud. Macam ni kita boleh confident Al-Fatihah tu Fatihah betul. Tentang Fatihah tu ayat lain ke? Sebenarnya Al-Fatihah tu surah yang ke-85 ke? Bukan surah yang pertama. Macam ni kita boleh confident Fatihah tu Fatihah. Sebab ada orang bagi tahu, tok guru lah, orang bagi tahu bahawanya Fatihah tu adalah bismillah, alhamdulillah, waladdallin, amin. Itu adalah Fatihah. Dan dia boleh dengar, dia boleh yakin itu adalah Fatihah kerana orang bagi tahu jelas-jelas, boleh nampak, boleh dengar. Kalau tengok boleh tengok. Kalau orang kata tu sujud, jelas-jelas boleh tengok. Soalannya, macam mana kita tahu niat kita tu niat? Sedangkan tak boleh nampak. Dan niat tak boleh keluar kat mulut kan? Keluar kat mulut dia bukan niat. Keluar kat mulut nama perkataan, dia bukan niat. Kita tahu niat dekat hati. Macam mana yang kita niatkan tu niat? Siapa, okey, bahasa lain, siapa dapat sahkan niat kita tu niat? Entah niat macam lain ke? Kita seorang je tahu niat kita tu niat. Faham tak? Nak cakap cerita pasal apa ni? Kalau cerita benda yang boleh nampak dan boleh dengar, selesai masalah. Cerita sekarang ni, dia adalah lintasan hati. Bila dia adalah lintasan hati, tak nampak. Kalau nampak, dia bukan niat. Kalau dengar, dia bukan niat. Confirm. Sebab dia lintasan. Tidak bersusun, tidak bersuara, tidak berbunyi, segala-galanya. Tak ada. Itu niat. So, yang kita duduk semayang tu, yang kita confident, entah ya je kita niat tu, siapa sahkan itu adalah niat. Kalau kita punya Fatihah, orang tok guru boleh sah. Kita punya sembahyang, tok guru boleh sah. Gerakan. Tapi niat, siapa nak sahkan? Oh betul, itulah niat kau nak tahu. Kalau dia boleh sahkan, mana dia boleh dengar? Bila dia boleh dengar, tu bukan niat. Sebab niat tak boleh dengar. Kalau faham lah saya nak cakap apa ni. Kadang-kadang orang mengaji universiti pun tak faham apa benda ustaz cakap ni. Very complicated kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita kata kita dah niat, sedangkan niat kita tu tak ada siapa pun yang iktiraf. Siapa tu maksudnya kita nak kena belajar. Sembahyang kita ada orang iktiraf, sebab tu kita confident sembahyang. Kalau tak ada orang iktiraf, sembahyang kita tu, risau nak sembahyang, takut salah. Orang tengok salah sembahyang. Ada orang dah iktiraf, tok guru, ustaz-ustaz yang kita duk belajar daripada kecil sampai ke besar. Dan niat dan sembahyang tu telah kita tengok berlaku di seluruh dunia. Macam tu. Sebab tu confident kita boleh berdiri rukuk. Kenapa kita tak guling-guling? Sebab kita confident sembahyang ni mana ada guling-guling. Sembahyang ni macam tu. Okey, tak apalah dari segi gerakan dan dari segi tu. Macam ni kita boleh confident nak kena baca subhana rabbiyal a'la. Sebab benda tu boleh dengar, orang bagi tahu dan semua orang amal dan semua orang tulis. Soalannya niat. Macam mana? Siapa yang iktiraf? Itulah niat. Kita syok sendiri ke? Kita syok sendiri je. Sebab siapa nak iktiraf niat tu? Tentang yang kita faham niat tu bukan niat yang sebenar. Itu adalah kita sangka dia adalah niat. Sebenarnya dia bukan niat. Faham? Susah.
Faham? Jadi niat ni dia adalah sangat susah untuk diterangkan. Dan niat ni bahas panjang. Saya bahas dalam 2 tahun lepas dekat Talaqi Salahuddin Al-Ayyubi, lama masa mula-mula datang hari tu. Niat je hampir seminggu tiap-tiap hari. 6 hari ke 5 hari? 5 hari. Lebih kurang sejam lebih 2 jam lebih kurang macam tu. 5 hari 2 tahun lepas. Di sini ni di Kuantan. Tiap-tiap hari 5 kali barulah dapat pergi. Oh, ini maksud niat. Sedap sebab sedangkan kerana kita sedang menceritakan tentang satu yang tak boleh nampak. Susah ke? Susah. Boleh nampak senang je. Fatihah senang baca jap. Okey, cun. Okey tu. Sah tu. Cuba. Ustaz, boleh tak berhenti kat sini? Ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu berhenti kat situ. Boleh tak? Betul sambung balik. Boleh tak? Dengar tengok. Oh, okey boleh tu. Ada orang cakap tak boleh, dia silap faham tu. Boleh tak batal pun sembahyang? Boleh tu. Cuma makruh lah berhenti kat situ. Kenapa? Berhentilah kat ghairil maghdu tu. Ghairil maghdu lah mula balik. Kenapa? Kat alaihim yang kedua. Tapi sah sembahyang, sah. Macam mana kita boleh confident dia sah sembahyang? Mengikut hukum fiqh. Sebab kita boleh dengar. Simple. Ustaz, betul tak saya duduk di antara dua sujud, saya betul tak macam ni? Tengok. Betul. Senang. Tapi niat macam mana? Ustaz, betul tak niat saya? Jap. Kalau dengar, oh betul. Sebab saya dah dengar. Betul. Bukan niat. Sebab niat tak boleh dengar. Oh, jap aku nak tengok. Buka dada. Okey. Betul. Salah. Mana confirm bukan niat sebab boleh tengok. Kadang-kadang kita je sembang kencang, kita kata niat lintasan, tak disebut dekat mulut, bukan usalli, itu bukan niat. Niat adalah lintasan. Dia punya lintasan niat pun siapa sahkan tak tahulah. Ni panjang bahas ni, panjang sangat bahas ni. Saya cuba pendekkan dalam 2 kali lah. 2 kali. Tapi dia panjang lagi. Jadi oleh kerana macam mana kita nak ajar anak kita niat? Sembahyang kan dah beritahu, umur 7 tahun kena suruh anak sembahyang. Bukan sekadar kena suruh anak sembahyang, kena wajib ajar dia wuduk sekali. Umur 7 tahun dah start kena lah, walaupun dia tak balik lagi. Kena ajar dia wuduk, bukan suruh sembahyang, wuduk suka tinggal lah. Tengok basuh dengan buku lali tak kena, tumit tak kena air, basuh tu macam tu kat tepi ni tak kena. Budak kita tak tahu dah. Umur 7 8 tahun memang macam tu. Dia ingat sekadar basuh muka macam tu. Kita dah ajar. Kadang-kadang dia buat juga. Tak kena belah sini, nampak kering belah sini. Tangan dia siku tak kena. Biasa dah nama budak. Bila kita wajib, seorang ibu bapa wajib suruh anak sembahyang, dia bukan suruh sembahyang je. Termasuk suruh yang syarat-syarat. Najis tak ada kat badan. Sebab tu kena sunat. Umur 7 tahun tu, kurang-kurang umur 6 tahun tu dah lewat dah tu. Sebab umur 7 tahun nak suruh najis, kena ajar dia bab najis. Kena ajar dia bab wuduk. Kena ajar dia bab aurat. Sebab nak sembahyang, kena tutup aurat. Semua tu kena ajar dan kena suruh dia sembahyang. Bila nak suruh dia sembahyang, masa wuduk ada niat, masa sembahyang juga ada niat. Kena ajar sekali. Rukun ada 13 je, yang pertama niat. Jadi macam mana? Kau niat aja. Boleh tu? Kena ajar sekali. Macam ni kita nak ajar anak kita niat, sedangkan niat tu tak boleh. Kalau boleh ambil, nak tahu niat, kejap. Jangan bergerak. Masuk dalam kepala. Faham tak? Faham dah. Senang. Tapi tak boleh. Nak tak nak, untuk faham niat, dia kena pakai mulut juga. Dia kena pakai mulut, iaitu kena pakai suara. Nak fahamkan orang niat. Tapi niat tak bersuara. Tapi nak faham kena pakai suara. Jadi jangan kita kata suara ni tak penting. Suara juga penting. Suara tu maksud lafaz. Sama lah. Suara, cakap, lafaz, sama je. Tapi cuma sebut lafaz, bunyi macam bid'ah je. Macam tu kan. So, padahal cakap tu lafaz lah. Suara tu cakap lah, sama lah tu. Ada getaran, ada bunyi, itulah lafaz. Habis tu sunat ke lafaz niat, kita akan ada bahas kat bawah ni, sebelah ni nantilah. Sunat ke melafazkan niat? Tak sunat lafaz niat, tapi sunat cakap. Sekejap. Cakap sama je. Sebab orang dah takut dengan lafaz tu. Perkataan lafaz tu orang jadi tak boleh lafaz tu, mana ada lafaz Nabi tak buat. Senang, cakap. Sebelum sembahyang dia sunat cakap. Cakap apa? Cakap nak sembahyang. Tu lafaz lah tu. Jangan pandang rendah tentang lafaz, tentang cakap, tentang keluar kat mulut. Jangan pandang rendah. Tak nak buat tak apa, tapi jangan pandang rendah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar dekat lafaz ma yalfidhu min qawlin. Apa yang keluar kat lidah, apa yang dilafazkan, pasti ada raqib atid. Maknanya benda tu penting. Kalau sekadar boleh bercakap je, tidak. Lafaz tu kadang-kadang sangat penting. Dan lafaz ni, bercakap ni sangat penting untuk bagi tahu itu adalah niat. Sebab tak ada cara lain lah.
Ada cara lain tak? Nak terangkan dekat anak-anak ataupun nak terang dekat siapa-siapa lah. Nak belajar, seorang guru nak ajar muridnya tentang niat, mesti kena pakai lafaz kan? Tak boleh. Nak pakai apa? Pakai penglihatan. Tengok je. Masuk? Tak masuk. Nak pakai apa? Nak pakai gerakan. Mai sini. Pum, penampar 2-3 kali. Masuk? Tak masuk. Tak nak ada satu cara je untuk faham niat mulut, iaitu lafaz. Jadi jangan pandang rendah dengan lafaz. Jangan pandang rendah dengan suara. Sebab ada orang cakap dia pandang rendah. Allah tu niat mana ada lafaz. Nampak tak dia punya nada tu, nada pandang rendah. Semua cakap niat yang sebenar adalah tidak berlafaz. Dia memang tak ada lafaz. Itu lain. Itu dari segi statement. Kita terima ilmiah. Tapi kalau kata niat mana lafaz? Lafaz tu bukan niat. Kan ada tanda merendahkan lafaz tu. Sebab tu saya pesan, jangan pandang rendah dengan lafaz. Sebab kau mengaji sendiri pun faham tentang niat pun dengan lafaz. Kalau tidak, macam kau boleh faham niat tu. Yang dok hebat kata lafaz ni tak ada ni, dia dapat faham niat tu pun dengan lafaz tok guru dia. Tok guru dia berlafaz berjam-jam baru dia faham niat tu apa. Jadi nak faham niat dia kena dengan lafaz. Tanpa lafaz tak boleh faham niat. Lafaz tu maksud cakap. Lafaz tu bahasa Arab lah. Cakap, nak faham niat kena cakap. Nak faham niat kena cakap. Kalau tak cakap tak boleh faham niat. Okey. Jadi oleh kerana niat tu adalah rukun, dia wajib, maka dari segi ijma' ulama, niat adalah wajib. Ijma' ulama, niat sembahyang adalah wajib. Yang jadi masalah atau jadi khilafnya adalah bila nak niat. Tu je. Mazhab Syafi'i muqtarinan, beserta. Mazhab lain ada yang lain-lain, kita akan bahas nanti. Jadi ijma' ulama, niat itu wajib dalam sembahyang. Tanpa niat tak sah sembahyang. Tapi yang menjadi khilaf bila. Boleh tak ketika buka selipar nak niat? Buka selipar nak niat dah. Boleh ataupun tidak. Ataupun ketika berjalan tu dah niat. Ataupun kat rumah lagi. Bagaimana? Nak pergi masjid. Buat apa? Takkan nak pergi masjid nak apa? Sembahyang lah. Oh, dah niat ke? Adakah boleh niat kat rumah, atau niat dalam perjalanan, atau niat ketika masuk masjid, masa tu baru niat sembahyang tu, ataupun niat bila dah duduk kat saf, ataupun niat ketika takbiratul ihram. Yang itu menjadi khilaf. Bila yang mazhab ni kata tidak, niat masuk kat luar pun boleh, kat sini pun boleh, kat sini boleh. Itu nanti kemudian panjang bab ni. Mazhab Syafi'i tidak, tak boleh kat rumah, tak boleh masuk masjid pun tak boleh, duduk kat saf pun tak boleh. Niat tak, mesti niat muqtarinan. Iaitu ketika perbuatan pertama, sembahyang perbuatan pertama apa? Allahu Akbar. Perkataan pertama tu Allahu Akbar. Perbuatan pertama adalah berdiri. Ketika itu bila Allah, yang itu kena niat. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab lain-lain. Mazhab lain-lain dia kata tak apa. Niat je masa kat luar. Kat rumah boleh niat. Datang-datang Allahu Akbar aja. Ada. Kita akan bahas satu-satu nantilah lambat tu. Maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, dia kait istisna macam ni yang jadi payah sikit ni. Maka jika adalah sembahyang itu fardu, okey, berhenti sekejap kat situ, yang tu tinggalkan kejap untuk faham tu. Maka jika sembahyang tu sembahyang fardu 5 waktu, itu nanti lagi saya sebut, hendaklah ia mengqasadkan, meniatkan dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang dan ta'arudkan fardunya dan ta'yunkan waktunya. Tiga benda. Jadi jika sembahyang tu sembahyang fardu, hendaklah ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yun, ta'yin. Sama lah tu. Qasad, ta'arud, ta'yun. 3. Secara umum. Tetapi disebut kat sini Jumaat dan qasar yang lain. Maksudnya Jumaat dan qasar bukan 3, 4. Nanti dia akan bincang kat bawah. Ada kat bawah tu. Jadi maksudnya sebab tu dia tiba-tiba je dia yang lain daripada Jumaat dan qasar. Sebenarnya bukan Jumaat qasar, sebenarnya ada 4. Ya, sebenarnya ada 4. Yang lain daripada Jumaat dan qasar, dia ada solat nazar dan sebagainya, dia ada 4. Solat i'adah. Semua tu yang lain lah, tapi dia bagi contoh 2 lah, kita ambil 2. Maka jika sembahyang tu sembahyang fardu, maka kena ada 3, qasar, ta'arud, ta'yin. Tapi kalau sembahyang Jumaat dan qasar kena ada 4. 4 tu apa? Dia akan bahas kat sebelah, nanti kita akan baca. Patutnya tak payah tulis lah dulu lah. Tapi dia tulis nak macam mana, kita baca lah. Maka yang 3 itu dinamakan pertama qasad, qasdu, qasad, semua boleh tu.
Qasad boleh. Qasad lah paling ini sekali. Qasdu boleh juga. Qasad boleh juga. Kalau Melayu dia jadi kasad. Kasad ada orang cakap? Kasad. Tak ada kot. Orang Melayu tak cakap macam tu kan? Kasad. Tak ada. Rasanya orang Melayu tak cakap macam tu. Aku kasad nak pergi sana. Tak ada orang cakap macam tu kan? Tak ada. Qasad, qasdu, qasad. Qasad ni maksud sengaja. Sahaja. Sengaja. Boleh tu. Maksudnya sengaja. Dia buat tu bukan terbuat. Dia lawan daripada terbuat. Lawan ter. Kalau ter lawan dia apa? Tak ter. Kan termakan, terpukul, kan terjatuh. Ter tu lawan ter apa? Sebaliknya ter. Tak ter lah. Tak, sebenarnya sengaja lah. Tak ter tu sengaja lah. Jadi aku terjatuh, lawan dia maksudnya dia ni tak apalah, aku sengaja jatuh. Dia pun jatuh sengaja kan. Aku terpukul tak sengaja, dia nak angkat tangan, pop, Allah, aku terpukul. Meh, kau terpukul meh aku. Sengaja pukul. Jadi lawan ter sengaja lah. Jadi qasad maksudnya lawan ter. Lawan kepada ter tadi tu. Lawan kepada tak sengaja tadi tu. Sengajalah. Jadi qasad adalah lawan kepada ter. Dan maknanya dia bukan terbuat lah. Dia memang nak buat. Memang nak. Dengan sengaja. Dengan kesengajaan. Dengan ada sebab kenapa dan mengapa. Dengan rela hati. Semua sama tu. Rela hati lah. Sebab tadi kalau dia pukul kawan dia, terpukul tadi, dia tak rela hati. Ini dengan rela hati. Jadi, qasad maksudnya lawan daripada ter. Lawan ter tu. Okey. Cuma kat sini kata Ibn Hajar sebenarnya kehendak hati qasad ni dia terbahagi kepada 6. Kata Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haythami. Ibn Hajar ada 2 yang terkenal mazhab Syafi'i. Pertama Asqalani, itu orang hebat hadis. Seorang lagi Asqalani ni dia jadi imam. Imam juga. Imam maksud jadi imam tu imam sembahyang dia jadi. Dan dia juga imam yang mengarang kitab-kitab yang besar, kitab-kitab hadis. Dia ni lah Ibn Hajar Asqalani ni yang dia banyaklah cerita berkaitan dengan dia. Yang kita nak bincang ni bukan Ibn Hajar Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami. Seorang lagi, dia ahli fiqh. Yang mana dia kata sebenarnya qasad ni terbagi kepada 6. Yang pertama namanya hajiz. Betul-betul. Hajiz ni goresan hati. Goresan. Semuanya nak ni. Sekarang kita cerita pasal kehendak hati. Ataupun bahasa mudah kita cerita pasal nak. Hati dia nak. Nak terbagi kepada 6. Kalau bahasa ni kata qasad terbagi kepada 6. Susah nak faham. Nak tu ada 6. Kadang-kadang kita pun kita tak tahu ada 6 kan. Kita rasa nak aja. Sedangkan nak tu terbagi pada 6. Nak kita tu. Nak tu. Qasad kita tu. Terbagi kepada 6. Yang pertama dia panggil hajiz. Hajiz ni nak. Tapi dia panggil goresan hati. Boleh juga. Kalau nak letak persen, boleh kata 20%. Nak tu 20%. Jadi kalau biasanya, dia tak ada semangat lah. Aku nak. Tak. Nak. Macam tu lah. 20%. 80% tu macam tak tahu, macam kalau orang Melayu kata nak tak nak kot dah. Engkau ni macam nak tak nak aje. Boleh aku juga. Maksudnya 20% ni. Nak dia tu 20%, tapi nak. Tapi macam tu lah. Nak macam tu je. Nak. Kalau no, itu berapa persen tu? Lain tu. Lain tu. Siapa nak ajak lagi saya belanja makan? No. Tu lain, 100% tu. Habis apa ni? Ajak lagi apa nak balik siapa nak tumpang siapa nak tumpang dengan saya? Boleh tak? Siapa nak? Macam nak tak nak aja. Contoh nak bagi tahu. Hajiz yang pertama sikit je. Maksudnya 20%. 20% saya letak aja nak bagi faham. Yang kedua dia panggil khatir. Ini biasa kita dengar kot. Khatir. Dia jadi khawatir. Banyak khatir. Khawatir macam Melayu Dah jadi Melayu kan? Aku kuatir. Kuatir jadi. Biasalah Melayu ni dia akan ubah. Dia akan ringankan sebutan tu. Asalnya khawatir. Maksudnya khatir yang banyak. Khatir. Jadi jamak dia khawatir. Khatir ni
Kalau kita khawatir tak apa, aku khawatir lah. Macam aku rasa macam bimbang kan. Berapa persen? Saya nak ambil persen. Tadi 20. Khatir ni boleh kita kata 30 lebih kot. 35% kot. Boleh lah kot. Maksud batu dia kata aku khawatir lah. Maksudnya aku bimbang tapi tak yakin pun. 50-50, 50-50 pun bukan, tapi aku bimbang lah. Jadi aku khawatir lah. Allah huduh bunyi khawatir. Sebenarnya khawatir. Macam saya satu lagi rumit tu ghawamid tu asal jadi Melayu. Benda ni benda yang rumit. Allah tak rasa rumit langsung. Perkataan Arab tu dengan kita sebut kita rasa benda tu berat. Ghawamid, berat. rumit sungguh. Ini rumit. Allah rasanya senang aja. Sama juga aku khawatir lah. Rasa macam tak khawatir pun. Macam tak bimbang pun. Sepatutnya aku ni khawatir lah. Wow. Sejak belajar kitab Musalli ni lain macam kau cakap sekarang. Khawatir. Tahu. Jadi khatir ni banyak khatir jadi khawatir. Khawatir ni boleh kita katakan lebih kurang 35% ataupun kita kata rangsangan hati. Boleh jugalah. Hati kita terangsang yang nak kata sesuatu. Aku bimbang lah. Tapi tak tahulah. Tapi dia panggil khatir. Lebih kurang 35%. Nak tu 35%. Ada satu lagi namanya hadithun nafs. Hadithun nafsi ni bahasa lain di suara hati kot. Suara hati. Kalau persen kita boleh letak 50 kot. Boleh lah letak 50 lebih sikit ke 50 lah. 50 50 50. Dia panggil hadithun nafs. Iaitu dia bercakap-cakap. Aku nak pergi ke tak? Ini cakap dalam hati ni, bukan kat mulut. Nampak? Saya nak cerita hati pun kena cakap kat mulut. Nampak? Pentingnya mulut tu untuk terangkan hati. Sekarang nak bagi tahu dalam hati ni. Aku nak pergi ke tak? Kalau pergi bagus juga. Tu. Bercakap-cakap tu hadisun nafs. Maksudnya dia panggil bercakap ataupun suara hati. Boleh juga. Persen dia kita letak 50 lah. Nak yang 50. Ada tu lagi namanya hammun. Kita panggil maki hamun. Maki hamun tu sama lah tu. Melayu ni kak. Main ambil je kan. Kalau maki lain. Maki hamun lain. Maki ni. Saya nak makan nak maki kat sini kan. Tapi maki ni kita cakap maki. Tapi maki hamun. Habis dalam kain semua keluar. Mak kau hijau lah apalah habis semua keluar. Kan? Tu maki hamun. Tapi kalau maki biasa lah. Relax. Tu maksudnya maki tu nak bagi tahu. Maki. Tapi maki hamun dengan gaya dia, dengan gaya daripada apa? Daripada hati keluar. Pom bukan hatinya dengan dalam kain habis semua keluar. Keluar habis semua. Dia panggil maki hamun. Hamun sebenarnya hamun. Melayu lagi. Melayu. Untung juga mudah kita faham. Kalau orang Cina nak ingat hamun tu payah sebab dia concang cakap macam tu. Jadi susah sikit dia nak hafal. Kita dah memang jadi bahasa kita. Senang aja, kan? Hamun tu maksudnya cita ataupun ingin. Boleh juga ingin ataupun cita. Yang mana belum putus lagi tapi kuat. Lebih kuat daripada hadisun nafsi tadi. Lebih kurang boleh kita kata 75 kot. 75%. Jadi itu hamun. Yang mana hamun ni terbahagi kepada dua. Bila terbagi kepada dua, dia jadi himmah. Himmah pun sama juga. Hamun tu. Himmah. Orang Melayu cakap himmah. Tak cakap setengah-setengah je lah. Yang balik-balik pada timur tengah tu dia cakap kot. Kita kena ada himmah, kan? Ataupun hemah. Berhemah. Boleh lah. Walaupun lari sikit dia punya makna tu. Berhemah. Himmah. Himmah ni hamun lah. Sama je. Cuma hamun terbagi kepada dua. Yang pertama dipanggil himmah hasanah. Atau bahasa lain hamun hasanah pun boleh lah. Tapi yang tepatnya himmah hasanah dengan himmah sayyi'ah. Hasanah tu baik, sayyi'ah tu jahat. Bahasa lain himmah tu maksud cita-cita baik, cita-cita tak baik, cita-cita jahat. Hamun tadi terbahagi kepada dua. Yang nombor 4 tadi hamun terbahagi kepada dua. Satu himmah hasanah dengan maksud cita-cita baik. Yang kedua himmah sayyi'ah, cita-cita buruk. Yang jahat, cita-cita jahat. Hamun ni duduk martabat yang keempat, dia punya persen tu dalam 75 lebih kurang. Dari segi nak kuat tu. Daripada hajis, jauh kuat.
hamun atau himmah hasanah, himmah sayyi'ah, lagi kuat. Lagi kuat. Nanti kita akan bahas hamun balik nanti. Yang kelima, nak buat list dulu ni. Yang kelima, azam. Ini jadi Melayu juga. Melayu. Azam pun apa? Azam ni macam aku berazam, aku nak buat lah. Nak juga. Ataupun niat lah. Niat tak? Biasa tak? Masa kalau ada orang tabligh datang buat bayan ke apa semua, bila hujung-hujung tu dia akan cakap apa? Dia akan kata insyaAllah kita keluar 3 hari bermula minggu depan ni, insyaAllah. Azam. Asal tak cakap niat. Azam. Kenapa sebut azam? Azam tu maksud nak buat. Berapa persen nak tu? 90. Oh, maknanya nak sungguh. Azam adalah nak sungguh. Maksudnya hampir dah nak jadi 100%, 90. Jadi azam ni kuat lah. Tapi azam masih lagi bukan niat. Azam tetap namanya azam. Azam tetap namanya azam. Bahasa Melayu dia panggil bulat ataupun putus hati. Boleh juga. Putus dah. Kalau dah nak buat dah tapi tak buat lagi, confirm. Boleh juga. Confirm nak buat. Bila confirm nak buat, tak buat lagi, confirm je nak buat. Kan? Jadi itu boleh kita kata azam. Azam juga boleh lah. Kalau bahasa Inggeris dia panggil confirm. Confirm nak. Bukan confirm buat. Kalau confirm buat, sedang buat. Ini confirm nak buat tapi belum buat lagi. Maka duduk 90%. Azam tu, azam. Keinginan yang sangat kuat, putus hati, bulat nak buat 90%. Yang keenam, barulah niat 100%. Apa dia niat? Yang tadi itulah, yang awal-awal lagi tadi tu, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itulah dia. Tu. Maka erti niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Qasad nak buat sesuatu dalam keadaan tengah buat sesuatu tu. Nampak beza tak? Hajiz nak buat jauh sekali. Okey, jauh sangat sebab 20%. Khatir nak tapi jauh juga. Hadis sunnah nak tapi entahlah, duk bercakap aja, buatnya tidak. Cakap dalam hati je, buatnya tidak. Hamun, cita-cita nak buat, tak buat-buat pun. Azam nak buat tak. Cuma bezanya semangat nak buat tapi tak buat. Tak buat lagi. Tapi nak sungguh. Niat nak buat dan sedang buat. Tu ada. Bahasa Melayu yang mudah bahasa macam tu. Niat nak buat, nak sungguh-sungguh dan sedang buat. Nampak tak peningkatan? Itu mazhab Syafi'i. Sikit. Jadi, kita dapat faham bercakap, berlafaz, membuat karangan dekat hati itu bukan niat. Macam mana membuat karangan dekat hati? Sahaja aku sembahyang kan? Ni, saya nak cakap bukan yang dalam ni lah, saya nak cakap yang ini nampak? Nak bagi tahu dalam otak pun kena guna mulut juga kan? Kalau boleh lah tak payah suku mulut ni. Okey, yang itu bukan niat Yang ni pun bukan, yang ni bukan senang. Tapi nak kena cakap juga dengan mulut. Pentingnya mulut kita ni. Jadi okey, sekarang ni dia pun membaca-baca, membuat karangan dalam fikiran dia. Ataupun kita kata dalam hati pun boleh, dalam fikiran dia buat, iaitu aku sembahyang fardu isyak. Aku sembahyang sahaja, jangan lupa sahaja. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat. Apa lagi? Kerana Allah Taala, panjang buat karangan tu. Bukan niat. Karangan tu bukan niat. Sebab niat dia tidak macam tu. Dia sekali tu yang kita akan bahas akan datang, bukan hari ni. Saya nak beritahu secara umum je. Pastinya niat itu bukan membuat karangan dalam hati. Jika niat itu adalah membuat karangan dengan maksud sahaja aku yang kita duk membaca-baca tu, jika itu adalah niat, maka selain daripada orang Melayu tak sah sembahyang dia. Sebab orang Cina dia akan conceng dalam kepala dia juga. Bahasa Cina. Kita bahasa Melayu dalam kepala. Kalau yang kita duduk membaca-baca, membilang-bilang, berkarang-karang dalam fikiran kita, itu adalah niat. Bahasa Melayu ke bahasa apa? Bahasa Melayu. Cina baca bahasa Cina dalam kepala dia. Maka dia bukan niat lah. Jika yang kita duk baca tu niat, maka orang India tak sah sebab orang India dia orang itulah dia cakap macam tu. Orang Siam tak sah sebab orang Siam membaca-baca bahasa Siam dalam kepala dia. Pasti itu bukan niat. Bukan. Habis itu apa? Itu lafaz niat yang kita akan bahas nantilah. Hadis nafsi juga kita akan bahas next. Okey, itu jadi pukul apa dah? Okey, dah boleh dah. Saya nak turun gear sikit ni. Jadi, saya nak undur balik, iaitu
hamun tadi, undur balik yang keempat, hamun tadi tu, iaitu dari segi keinginan untuk buat kebaikan, hamun telah ditulis, ataupun himmah hasanah telah ditulis sebagai satu pahala. Yang katakan niat pun dah dapat pahala kan? Niat yang mana? Sebab niat qasdu syai'in muqtarinan. Niat kan mesti berserta dengan perbuatan. Kita kan, kalau kita niat, pahala dah dapat dah. Nak macam mana kita nak dapat pahala sedangkan niat tu kena buat? Kan? Bukan maksud niat tu niat. Maksud niat tu niat Melayu, iaitu sebenarnya jika kita dah ada hamun ataupun himmah hasanah dalam hati kita, berapa persen tadi? Himmah hasanah 70 lebih, 70%. Yang baik dah dapat pahala. Tu maksud niat. Bukan maksud niat tu macam semayang tu. Bukan. Jadi jika kita dah kuat nak buat sesuatu perkara tu 70% ke atas, dia panggil hamun ataupun himmah hasanah, maka kita dah dapat pahala walaupun tak buat lagi. Tapi pernah juga kita dengar, jika kita niat juga guna. Allah. Niat nak buat dosa, tak dapat dosa lagi kan? Niat nak buat sesuatu baik, dah dapat pahala walaupun tak buat. Walaupun akhir sekali tak jadi buat sekalipun, pahala dah dapat. Pahala niat. Dan kalau kita nak buat benda yang jahat, niat aja baru nak buat, tak dapat dosa lagi sehingga kita buat kan? Biasa kita dengar kan? Mari kita tengok perincian dia. Maksud niat nak buat tu hamun atau himmah hasanah. Itu maksud nak buat ataupun niat apa ni? Niat jenis hamun yang nombor 4 tadi. Nak buat dah dapat pahala. Ya, betul. Tapi himmah sayyi'ah belum dapat dosa lagi. Kat situ tu maksud niat tu. Keinginan 70% lebih tu, dia nak buat jahat, tak dapat dosa lagi. Okey, bila dapat dosa? Bila dia azam nak buat jahat, walaupun dia tak buat lagi, dah dapat dosa dah. Dosa niat jahat. Bukannya dia nak buat sangat. Nak, kita ambil perkataan umum, nak buat tapi tak buat lagi, tak apa, tak berdosa. Sebab berdosa bila buat, contoh berzina. Berzina. Sebab zina ni yang kuat dia punya ni, tekanan tu. Okey, dia niat sungguh-sungguh nak berzina tapi tak buat lagi. Kata tak apa, aku nak je tapi tak buat lagi. Cuma pergi cari perempuan tu dah tak ada, contohlah. Nak orang ni tengok perempuan tu dah tak ada, jadi tak jadi berzina. Tapi dia memang nak sungguh. Maksud nak sungguh, kita tak boleh kata dia niat. Sebab niat dia kena buat sungguh, baru niat kan. Dia kena buat. Tapi dia tak buat lagi, cuma nak. Tiba-tiba tak ada perempuan tu. Cuma nak sungguh. Nak tahap mana? Tahap azam lah 90%. Cuma tak buat lagi je. Dosa dah dapat. Jadi nak buat baik dah dapat pahala sekadar 70%. Nak buat jahat 90%, baru dapat dosa. Jadi kat situlah kemurahan rahmatnya Allah. Bersifat rahmannya Allah bagi kita. Kalau kita nak sikit tu 70%, dah dapat pahala. Kita nak buat jahat sungguh-sungguh, hampir nak buat, cuma tak buat lagi je, baru dapat dosa. Tu baiknya. Bukan buat baru dapat dosa. Tidak, bukan macam tu maksudnya. Itulah maksud. Tapi cuma bila niat tu jadi Melayu, niat nak buat baik dapat pahala, niat nak buat baik dah dapat pahala walaupun tak buat. Niat nak buat dosa, tak dapat dosa lagi, sampai buat baru dapat dosa. Jadi niat tu sebenarnya martabat berbeza. Niat nak buat baik martabat yang keempat, niat nak buat dosa martabat yang kelima. Yang keenam, dia bukan niat dah, dia memang buat dah. Niat berserta dengan buat, yang itu berdosa lah. Jadi sesiapa yang berazam tak buat lagi, berazam nak buat dosa, maka dia telah dicatat sebagai dosa kecil. Buat baru jadi besar. Niat nak mengumpat, tak mengumpat lagi, dosa kecil. Niat nak berzina, dosa kecil. Tapi niat sahaja dah dicatatkan sebagai dosa. Bila dicatatkan sebagai dosa, kena taubatlah. Cuma bila dosa kecil, boleh dihilang sendiri tanpa taubat sekalipun, dengan macam-macam istighfar, salam, bagi salam, rukuk. Ketika rukuk, semua dosa-dosa dia letak atas belakang kan. Sami'allah, lagi lama rukuk, lagi banyak letak. Sami'allah liman hamidah, berterabur dosa. Sujud, semua letak atas kepala dosa tu. Seumpama je ni. Bila bangun, berterabur habis dosa-dosa kan.
Kemudian hubung silaturahim dapat dihampunkan dosa. Jika amin imam dengan makmum bersamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang akan datang, yang lepas. Diampunkan dosa yang lepas. Bila amin imam dengan makmum sama kan? Semua tu kelebihan-kelebihan tu, maka diampunkan dosa. Dosa itulah termasuklah dosa azam nak buat tadi tu. Termasuklah tampunlah. Cuma bimbang takut sangat banyak sangat dosa. Walaupun dosa tu kecil, minta ampun lah. Bertaubatlah. Cuma nak bagi tahu, walaupun dia tak buat, dia dah ada azam, dosa telah ditulis, dosa kecil tapi telah ditulis. Ditulis. Jadi kenalah taubat. Taubatlah walaupun tak jadi buat. Habis. Cukup sejam. Kejap je. Kita akan bahas akan datang sikit berkaitan dengan kalam lafzi, kalam nafsi. Sikit, dan kita akan masuk ta'arrud. Sekejap. Ya, kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi itu bahasa diri dia sendiri, dan kalam lafzi itu yang keluar jadi suara. Yang itu, kemudian kita masuk ta'arud sikit je ni bab ni. Ta'arud. Sekarang dah selesai baru qasad. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ta'yin li nafsi. Yang kata yang keempat tadi tu. Berapa kali? Tak tahu lah. Tengok lah. Baru qasad, baru satu ni. Cari. Satu malam, ta'arud akan datang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sambung akan datang. Stay tune. Stay tune Betul lah, stay tune Sebab tak tahu bila stay tune. Next change. Boleh? Next. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratullah subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.